Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Fin hari ini adalah Datuk Sheikh Hussein Yi dan juga Ustaz Anwar dan juga Putri. Hari ini kita dalam session Her Ramadan is like a slot for us women, girls to ask the frequently asked questions when it comes to Ramadan. Because Kak Fin pun kadang-kadang selalu macam buat sharing, lepas tu soalan ni mesti datang every Ramadan. So the best one to answer these questions adalah pastinya yang lebih fasih dengan agama kita. So of course hari ini insyaAllah kita sama-sama ajukan soalan kepada Syekh dan juga kepada Ustaz. InsyaAllah mana-mana soalan, may it all be beneficial for you guys insyaAllah. Amin. Okay, so soalan paling selalulah nombor satu. Saya datang haid bulan Ramadan, perlu tak nak makan sorok-sorok? Macam tak boleh ke makan kat area public? Berdosa ke? Habis saya dah lapar. Sebab macam untuk orang lelaki-lelaki dia tak faham. Kalau kita lapar, kita lapar. Macam mana Syekh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dapat kita bertemu dengan Sister Fin Jamal, yang Ustaz Anwar dan Putri. Soalan yang telah dikemukakan itu satu soalan yang very practical, ya. Hanya kita orang Islam, tadi saya mula dengan khutbatul hajah yang selalu dimulakan oleh Nabi. That we start by praising Allah. Always jangan lupa be grateful, be thankful to Allah. Especially kalau kita dapat kesempatan untuk menyambut Ramadan akan datang, kan? So, dalam khutbatul hajah itu ada kita minta doa supaya Allah bantu kita mengatasi kelemahan-kelemahan diri kita dan juga apa yang ada dalam hati kita. Satu, amalan kita, yang kemudian hati. Hati kita orang berpuasa, kita tahu bahawa orang berpuasa memang dia tak boleh makan lah. Depan orang pun tak boleh, belakang orang tak boleh. Orang berpuasa. Ya, betul lah. Tapi kalau soalan tadi tentang wanita yang fitrahnya ada ketika dia tak boleh puasa. Walaupun nak puasa, tapi tak dibenarkan. Ya. Agama Islam ajar kita satu adab. Selain daripada hak kita, kita kena jaga juga maslahah orang lain. Orang awam tak tahu kata kita ada keuzuran. Nanti kalau kita pakai tudung hijab pula, kemudian makan depan orang kata, tengok, datang fitnah. Betul. Sebab itu agama Islam halus. Walaupun dia ada hak, orang tak puasa, dia ada hak. Tapi afdaliannya, janganlah dia makan depan-depan orang. Dia macam hayak lah, macam malu. Dia ada modesty, dia ada perasaan malu. Kecuali kalau dia tempat makan, dia ada satu pula kawasan untuk perempuan haid. Tak cantik pula. Takkan kita nak semua orang tahu ini perempuan haid lah. Ya, tak cantik. So memang hak kita boleh makan minum kerana kita tidak boleh berpuasa. Tapi demi menjaga maslahah diri kita, fitnah orang yang memandang, kita tidaklah makan depan orang. That should be the spirit. Betul. Jangan kita, kalau tidak orang awam fitnah ini lagi bahaya. Betul. And it also helps untuk mothers like me, because sometimes bila kita tak makan, anak kita faham. Lepas tu, tapi aunty tu makan depan orang, dan kita nak kena explain dengan anak kita, kan? Betul lah. Right? Banyak isu yang patut kita beri perhatian. Agama Islam dia tak kata asal hak saya. Betul. Tapi waktu kita nak buat sesuatu, jangan lupa jaga hak orang lain. Hak agama kita penting. Kalau tidak, orang timbul fitnah, tengok, ni perempuan pakai tudung pun. Akhirnya orang yang pakai tudung pun ada was-was lah. Kan?
The danger is that. So mengelak daripada sesuatu yang boleh membawa fitnah sangat digalakkan oleh agama kita. Tak macam kita traveller pun boleh buka. Bukan? Betul. Right? Allah dah kata maridat ataupun safar boleh kita buka. Tapi kalau kita buat secara terbuka, datang lagi satu perspektif orang yang memandang. You see, I saw people got beard pun, pakai kopiah pun tak puasa. But they don't know that we are traveller. Jadi the best thing itu yang kata tinggalkan benda yang boleh meragukan orang lain. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Nabi kata, apa yang boleh menimbulkan prasangka buruk, keraguan terhadap orang, terhadap kita tinggalkan. Itu lebih afdal. Subhanallah. Actually macam tak perasan yang macam bila kita cakap pasal tak puasa ni asyik fikir hate saja kan, tak teringat pasal safar. Jadi bila kita nampak macam tu, kalau orang lelaki makan depan kita di bulan Ramadan, kita mesti kenapa tak puasa padahal kita tak tahu dia safar dan subhanallah. Thank you so much. It's so beautiful lah kan. Okay, soalan kedua. Adakah batal puasa wanita bersolek yang memakai gincu di bulan Ramadan? Macam kita anggapkan ni gincu yang ala kadar ya, bukan gincu tabaruj nanti rotan nanti. Okay, so kalau kita pakai macam macam the basic lipstick yang lip balm macam tu kan, batal tak kita punya puasa tu? Nak rasa strawberry pula tu. Dia tidak membatalkan lah sebab dia tak memberi unsur kenyang tu pada kita. Tapi kadang-kadang orang banyak salah faham. Bagi dia pakai solek dan sebagainya itu boleh batalkan puasa. Sama juga macam kita nak pakai eye drop, kita nak pakai eye mo dan sebagainya. Ia juga tak membatalkan puasa. Tapi misconception tu orang akan faham, benda tu dimasuk dalam satu rongga yang terbuka, maka dia dah batalkan puasa. Tapi Ustaz tahu tak? Kot lah Ustaz tak tahu. Biasanya gincu-gincu ke apa benda ni kadang-kadang dia ada perasa. So macam Colgate, kita macam gosok gigi, kita ada aftertaste. Contoh kan. So kalau pakai lipstick yang ada perasa tu, macam strawberry ke apa ke, yang eventually kita akan macam lick and then taste it. So isn't it like macam better untuk kita refrain ataupun sebenarnya tak ada masalah langsung ke macam mana? Al-afdaliyah kita tinggalkan. Supaya puasa ini bukan sekadar tinggal makan, tinggal minum. Ya. Dia banyak juga kita, puasa mengajar kita self-control. Menahan diri kita daripada yang biasa-biasa yang dulu. Kan kalau kita dapat kawan, lagi baik. Kita dah cantik pada hakikat. Ya. Tapi kadang-kadang kita manusia itu dia terbawa-bawa dengan nilai orang. Kalau kita lihat masalah solek-solek barang ni, kebetulan lelaki yang buat tau. Produk itu. Lelaki yang nak cantikkan wanita. Untuk ingatkan lelaki yang nak bercantik. Sebab sekarang pun it's a trend juga. Ya, lelaki itu nak cantik macam model-model yang orang kata kan, fashion ini show. Lelaki yang buat semua kebanyakan. Kecuali kalau kita rasa kita ada kekeringan, sesuatu yang ada untuk perubatan. Medicated dan medicated balm, then it's okay. Sama macam Anwar bilang bahawa kalau kita mata sakit sikit, kita eye drop, bukan. All this yang dibenarkan kerana dia bukan merupai makanan atau minuman. Tapi the best thing is to stay away lah. Ya. Kalau kita nak hias, lepas buka puasa hias lah. Contoh lah. Gitu. Sekurang-kurang atau kita nak solat, bagus kita hias. Untuk Allah kan. Allah pun suruh kita supaya hiaskan diri kita sebaik mungkin waktu menghadap Allah. Jadi masalah pakai-pakai itu semua banyak kesan-kesan sampingan. Bukan chemical saja, your intention. Your intention apa yang you nak tunjuk sangat, bukan. Jadi setengah yang warna yang pelik-pelik itu, kalau boleh kita elaklah, kita tahu. I think it's very important orang Islam pada amnya, khususnya bulan puasa menjadi bulan tarbiyah. It's an educational month yang membantu kita to be grateful and thankful apa yang Allah bagi pada kita. Yeah? And I think that would be the best kalau kita nak buat sesuatu untuk kesihatan,
Number one, apa kita buat agama suruh kita fokus intention, innamal a'malu binniyat. Kita niat nak kesihatan bagus. Nak cantik, itu satu benda yang kita kena hati-hati. Jangan tidak sampai membuat fitnah. Bukan? Agama Islam actually memang very refined. They want the best for us. Tapi kita orang manusia kadang-kadang terikut perasaan kan. Dan trend-trend kadang. Jadi itulah hilangnya kita punya panduan nilai kita. Kerana kita tidak menjaga nilai agama. Actually agama is here to guide us. What you should do, what you are not supposed to follow. Blindly orang kata. Kan? Jadi dia tidak sampai membatalkan, tapi is good to control. Yeah. If not now, when? Gitu kan? Yeah. So kalau kita dah start dari Ramadan, so kita tidak lagi terikut lagi dengan trend-trend ni. People say mungkin, Alhamdulillah, I'm happy. Kalau boleh je rupanya. Tak ada. And then kalau my husband are happy with me, Alhamdulillah. Sama juga macam kalau kita tengok orang-orang yang merokok kan. Nanti bila bulan Ramadan dia akan cakap, boleh je sepanjang hari tak merokok. So dia boleh jadikan. Tapi dia kagak pula nanti. Dia boleh jadikan starting point bulan Ramadan untuk berhenti. Betul. One of the orang kata peluang yang Allah bagi. Rupa-rupa memang boleh. Hanya selama ini kita bagi alasan. Susahlah. Tapi dah bulan Ramadan dah boleh. Tak kisah rokok sampai berpuluh jam. Kan? Hanya yang tak cantik lah. Dah berpuluh jam dia boleh kontrol. Dia buka-buka dengan rokok pula. Dia sepatut, dia dah berhenti. Syukur, sambung saja. Buka tamak, minta doa supaya Allah hilangkan ketagihan. Bantu kita. I know. Apa tujuan Allah suruh kita puasa? Actually, if you look carefully, tujuan untuk mengawal nafsu kita. Bukan kita nafsu makan, nafsu minum. Halal-halal pun dah tak boleh. Apalagi yang tak halal. Apalagi yang makruh. Yang halal, thayyibah pun dah tak boleh. Bukan? Madu, halal. Bagus. Ada khasiat dia. Susu, minuman, bagus. Tapi itu pun tak boleh. Kan tadi saya cakap doa kan, macam waktu nak buka tu doa lah kita boleh berhenti bulan tu. I remember you told us Rasulullah SAW cakap antara doa yang terbaik waktunya sebelum buka. Sebelum berbuka. Itu ada suatu soalan yang di-trigger oleh Fin Jamal, very good. Kita yakin doa kita powerful, especially Ramadan. Tempat-tempat yang doa tidak ditolak. Tapi nampak macam tertolak juga doa kita. Kan? What happened to my doa? You see, Allah yang ciptakan kita, dia tahu kelemahan kita. And that's why Allah beritahu kepada kita, kami wahyukan Quran sebagai penawar dan rahmat kepada orang yang beriman. That means there is something wrong with our iman. Kedua, bila kita lihat apa yang Allah terkait dengan Ramadan, puasa, akhirnya dia kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau hambaku tanya tentang aku, Allah, bagi tahu aku hampir, aku dekat dengan mereka. Ya. Ujibu da'wat da'i. Doalah. Datang permasalah doa. Doalah supaya Allah terima. Allah yang suruh kita doa dan dia nak terima doa kita. Tapi di mana kelemahan kita? Doa-doa tak juga. Tak jalan. Nak salahkan Allah tak boleh. Allah tak mungkir janji. Kalau dia kata, you call upon me, I respond. He will respond. Tapi Allah dah ingatkan kita, SOP-nya kita tak ikut. Apa SOP-nya? Falyastajibu li. Pertama, orang doa tadi mesti tanya diri secara ikhlas. Ya Allah, saya nak ikut apa yang Engkau perintah ke atas saya. Mesti ada niat, saya nak buat apa yang Engkau suruh, ya Allah. Kalau Allah kata, jangan rosakkan diri kamu. Allah kata, makan halalan thayyibah. Itulah yang saya akan ikut.
Allah sayang kita, dia ciptakan kita sebaik-baik kejadian. Kemudian dia sediakan rezeki yang sebaik-baiknya untuk makhluk terbaik. Tapi at the end of the day Allah kata, doa saya perkenankan, but condition what saya suruh you buat. That means you must have that commitment. Jangan asal lip service. Tapi you are not serious. فَلْيَسْتَجِيبُوا وَيُؤْمِنُونَ. While you making dua, you must have yakin. Allah is going to kabul. You ask yourself, do you want to change? Kalau niat nak berubah pun tak ada. Betul. You see? Do we really want to change? Do you want to change? Betul. Itu masalah dia. Kita hanya cakap. Okey. Tak okey saja. You dah mohon kepada Allah. Allah kata, apa yang saya suruh you buat, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Respond. Then you see. Especially the best time is Ramadan because you dah boleh stop. Kemudian you buka pun tamar, very healthy food, nutrition, sweetness, fiber dia, air pure, susu pure. Allahu Akbar. Okay, contohlah. Begitulah. I hope masa kali ini bagi mereka yang ada kelemahan-kelemahan lain, this is the best time. You talk to yourself. Be sincere to yourself. Oh Allah, help me. But you must ready to help yourself. Allah is sure to help us bila kita bersungguh-sungguh. Bukan? So itulah kita harap doa kita kali ini dimakbulkan Allah, khususnya yang Sister Fin Jamal kata time yang paling makbul. Ini Nabi yang cakap mesti berlaku. Hanya terpulang pada kita, mau tak doa kita dimakbulkan atau tidak. Thank you so much for this. Dia macam satu soalan tapi sangat syarat yang dia boleh relate to the next question juga. When we talk about macam waktu Ramadan kita berubah ni, there's this term for us girls, Ramadan sisters. Pernah dengar tak? Kan? Macam dia waktu bulan Ramadan kita rasa bulan Ramadan ni nak pakai proper lah, nak pakai tudung dengan cantik, dengan elok, macam nak jadi nak play the part lah. The issue is macam some people akan rasa macam tak payahlah macam kalau setakat bulan Ramadan saja. And I understand yang macam tadi kita nak ke tidak berubah tu kan. Tapi is there any advice that Sheikh ataupun Ustaz nak sampaikan kepada macam this Ramadan sisters, macam kiranya at least dia dah try lah, if I may say, macam dah pakai kostum lah untuk bulan ni. Macam mana nak sampaikan selepas Ramadan tu? Ataupun salah ke kalau dia nak jadi bulan ni je dia pakai tu? Okey lah daripada 12 bulan tak pakai langsung elok-elok. Is there any thoughts? Any input? Fadal tu tak apa? Tafadhal. Okay, saya pada pandangan saya, sebenarnya bila kita cakap kita nak jadikan Ramadan ni sebagai starting point untuk kita berubah, itu sebenarnya sudah bagus. So kita sebagai manusia ni, kita tahu struggle dia, yang mana hari biasa dia tak boleh nak pakai macam tu. Bila dia boleh pakai macam tu pada bulan Ramadan, sebenarnya itu satu pencapaian. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, kita suka judgemental kan. Kita suka macam, alah, dia ni baik tak Ramadan je. Dia punya fashion ni Ramadan je kan. Kostum Ramadan kan. Sister guna istilah kostum tadi kan. Tapi di sebalik daripada kita judgemental, kita hukum dia dan sebagainya, saya rasa adalah lebih baik kita encourage lagi kan. Macam cantik juga kan pakai kostum Ramadan ni, nampak lebih cantik, lebih manis dan sebagainya. So saya rasa itu lebih baik lah kita encourage dia daripada kita hukum biasanya dia. Alasan yang digunakan adalah lebih mudah nak pakai di bulan Ramadan sebab syaitan kena ikat. Is it correct? Mudah-mudahan harapan kalau itu, adakah 100% syaitan memang semua terikat ataupun ada tak syaitan yang terlepas? Soalan bagus. selalu dia ditanya. Ya, kalau kita lihat hadis Nabi very clear kata, iza dakhala Ramadan, bila Ramadan dah masuk, futihat abwab sama, pintu langit, pintu syurga terbuka lah kan. Wa ghuliqat abwab jahannam, pintu neraka tutup. Nak tunjuk kelebihan itu. Ya. Wa susilat syayatin, syaitan semua dirantai. Ini Nabi yang cakap. Urusan ghaib ini, siapa tidak tahu lebih dari Allah, dan apa yang Allah maklum pada Nabi, itulah Nabi kongsi pada umat.
Kalau Nabi pun dah sebut bahawa syaitan semua dirantai. Dirantai artinya the original syaitan from jin, dia tak lagi bebas. Actually syaitan ni kita tahu kan, dia jin ada dua, jin Islam, jin tidak Islam. Jin tak Islam itulah kita panggil syaitan. Sebab itu jin pun ada yang masuk Islam selepas tu dia dah sedar kan. Ala kulli hal, bila kata syaitan itu dirantai, confirm, kita percaya. Tapi kenapa masih lagi Ada kejahatan. macam ada kejahatan? Itu yang kita teringat, Allah dah beritahu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang akan mengganggu bisik-bisik dan mengganggu ketenteraman manusia, hati-hati kita, ada dua. Satu jin, satu manusia. Nah, jin yang mengganggu kita, dia dah tak boleh lah waktu Ramadan. Tapi agent dia banyak. Dia punya wakil kita. Kita yang buat benda itu, jangan kait dengan jin lagi waktu itu. Kalau jin boleh cakap, kenapa you kait kena aku? Bukan. I'm not outside anymore, I'm inside. You yang ada outside, you yang pergi shopping, you yang pergi dining ke apa, bukan saya. Apa aku pula? Actually it's true, kita dialog ya, kalau kita lihat. Sebab itu cerita dialog jin dengan kita di akhirat pun ada. Yes, khutbah Kita nak salahkan dia kan. Kaulah kau, dia kata, kenapa kau salahkan aku? Saya pun ada kuasa, I have no power, I'm powerless. He also meluat tau. Kita faham tak? Jin meluat tengok perangai kita. Pasal Allah dah bagi tahu pada kita tentang dia. Dia pun dah beritahu kita ni musuh dia. Dia tak berkenan dengan kita pun. Kalau dia berkenan, dia dah tak ganggu kita. Kita berkenan dengan dia, apa nak buat? You nak salahkan dia, tak boleh. Memang dalam bulan Ramadan, kalau you buat salah, you jangan kaitkan dengan jin. Syaitan. Kaulah syaitan. That is true. That reality lah. Kita manusia ni kalau buat jahat, suka salahkan orang lain. Kita lupa pada diri kita. So, kalau kita lihat pada agama kita, there's no excuse. You have no right to just blame orang lain, ataupun kadang orang boleh datang kempen kan. Tak apa aku makan-makan. Kesian tengok ya macam dia lemah sangat kan. Makanlah. Bukan orang nampak kan. Ini daripada bisikan manusia tadi. Dia sudah menjadi ejen wakilnya. Tapi hanya bezanya jin kalau dia di lock up atau dia rantai, dia tidak duduk diam-diam. Belum Ramadan, jin punya sudah dia ada macam-macam plan. Dia buat meeting, mesyuarat. Dia pun banyak meeting. Dia punya plan, kita plan 2023, dia plan 2025, 2030, dia dah plan siap. How to, orang kata, tipu. Ya, bagaimana kita nak mempengaruhi manusia. Dia tak pernah rehat tau. Dia tak macam kita rehat. Kita nak tidur. Kita tidur, dia tak tidur. So that's why we must be alert. And Allah dah ingatkan kita, manusia sebaik-baik makhluk. We are the best and syaitan is our number one enemy. So, mudah-mudahan dah orang yang telah cuba berubah bermula dari Ramadan, we are happy to see the changes and we keep on support and motivate them. Yeah, don't be judgmental. Ya, syukur alhamdulillah nak berubah. Alhamdulillah. Thank you Syekh. Thank you Ustaz. So macam bila tadi yang macam the first part tadi, apa yang Kak Fin boleh rangkumkan adalah kalau ini adalah orang tu Ramadan Sisters, we don't pass judgment. Kita doakan dia, macam lagi encourage dia, lagi galakkan dia, lagi dia semangat, because girls sangat suka pujian, betul? Dia bukan macam dia perlukan support, dia perlu rasa ada orang yang betul-betul berada di belakang dia. Tapi if you are watching and you yang yourself yang Ramadan Sisters
sisters, insya-Allah kita tanya diri kita, what do we want? Kita nak apa? Kalau kita betul-betul niat ini kita nak jadikan titik tolak permulaan, dan insya-Allah doa setiap kali nak berbuka tu kita doa betul-betul, ya Allah aku nak sangat berubah. Kenapa susah sangat, lihat sangat? Because I was one of those macam trying to be the at least Ramadan sister, play the costume. Sebab orang perempuan pun suka nak pakai kostum kan. Tapi insya-Allah, you know, when there's a will, there's a way. InsyaAllah. Amin. Soalan ni untuk mothers lah, pregnant women yang having difficulty to fast. Boleh tak nak skip fasting? Maksudnya, macam kan ada orang cakap kalau tak tahan berbuka, tak tahan berbuka. How do you measure tak tahan tu dekat mana? Adakah bila kita rasa, macam lapar lah, boleh berbuka? Ataupun dia kena ada macam kelaparan, kehanggeran ke apa benda ke? Macam mana? Sebab itu Allah nak tunjuk pada kita dalam ayat tentang Ramadan. You tengok how beautiful. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian Allah kata siapa wa in kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kesemua itu Allah nak tunjuk how practical Islam is. Tentang perempuan yang hamil, banyak gangguan. Dia yang lebih tahu kedudukan dia, bukan orang lain. Bukan kita yang boleh hukum. Dia Tuhan punya badan. Kita yakin bahawa kalau dia niat nak berpuasa, dia tentu akan puasa. Tapi kalau takdir tengah-tengah dia puasa, datang gangguan yang lain. Maka ketika itu dia rasa, saya kena buka. Dialah yang tahu. Dia yang buat keputusan, bukan orang lain. Allah tentu lebih tahu. Dia pura-pura atau tidak. Bukan. Nah, kalau memang orang dah tak nak puasa, apa puasa you dah hamil aku? Saya dah bangun, so saya bangun pula masak untuk you untuk sahur. Contohlah. This is an area also. Kalau orang yang sudah kepenatan, tak dapat dia cuba. Itu yang kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi Allah tahu, you pun tahu. You boleh tipu orang lain, tapi you tak boleh tipu Allah. Ya, kerana itu mutakin just now. Ya, mutakin. Kemudian bila orang yang hamil, there is certain right for the baby. Anak itu ada hak. Jangan kita paksa. Ya, kita tak makan, you pun jangan makan. No supplicate, no food for you. You tak tahu, dia alam lain, alam rahim. So you are not supposed to force yourself to the extent yang bawa kemudaratan pada baby. Betul. Macam perempuan yang sudah lahirkan baby, bukan? Breastfeeding. Breastfeeding contoh. You have to, because that is the right of the baby. Itulah contohnya. Nak tunjuk, kalau betul you rasa perlu, then you decide. We cannot decide for them. So that's why everything we do based on intention. Are you sincere? Or you give alasan saja. Saya contoh setengah orang lelaki. Gastrik. Tapi yang pelik ini, bulan luar puasa, tak ada gastrik pula. Cepat gastrik. No. Kalau tak makan kena time, gastrik. Datang bulan Ramadan, tak ada gastrik. Ini kelebihan. Ini yang saya alami. Dia memang selalu ada. Tapi Ramadan, tak ada pula gastrik. Ini keberkatan. Betul. Bila Allah wajibkan kita buat sesuatu ibadat yang ditentukan oleh Allah. Allah pilih bulan, bukan kita pilih. Ramadan. Allah tahu Ramadan di Timur Tengah panas. Tapi kenapa Allah buat begitu? Allah lebih mengetahui. Betul. Dan kalau bulan Ramadan tiba-tiba ada keberkatannya, rahmatnya yang lebih, penyakit yang ada pun boleh hilang. Kan? Betul. Tapi ada setengah orang pula bulan Ramadan baru datang gastrik. Bulan luar tak gastrik. Itu satu penyakit yang ganjil sikit lah. Kan? Saya penyakit itu dekat dengan Ramadan. Kan? Itu berarti bagi saya mungkin dia tak jujur lah. Kata saya sakit. Memang kalau dia betul sakit, dan dia kena buka. Tapi kalau dia dah sakit, you mesti ingat, nak qada balik puasa Ramadan, di luar Ramadan lagi susah. Pasal suasana orang dah makan semua. Ini suasana semua tak makan.
membantu kita. So that should be our spirit. Tapi everything come back to kita punya niat. Nak tambah Syekh, tak tahu Putri pernah perasan tak macam pada bulan Ramadan kalau perempuan boleh makan kan, tak selera kan? Walaupun kita boleh makan, nikmat makan tak rasa sangat tau Syekh. Tak Walaupun tahu, orang keliling kan? kita puasa tapi kita tak puasa, Bila kita tak makan, rasa nak makan. lidah kita macam tak kan? Notice bila saya cakap situ macam barakah bulan Ya, Ramadan lain. tu rasa. Betul. Nikmat dia lain. Ha. Nikmat makan waktu orang puasa lain macam. Betul. Waktu berbuka. I Wah, remember. tengok. I remember, yes. Itu nikmat buka itu memang luar biasa lah. Ya kan? Ada barakah, right? Memang. So, yes. Pada waktu buka tu. Subhanallah. Sebab itu Nabi suruh segerakan buka. Pasal dia ada kelebihan dia. Memang ada kelebihannya. Itu yang kita tengok. Kalau kita buka betul lah. Ada banyak kelebihan. Tapi seorang buka tak betul. Betul-betul buka. Dia bukan buka, dia terus dinner. Yang Nabi kata iftar saja. Iftar saim ini bukanlah makan dinner, belum dinner. Minum air, kurma, susu ataupun benda yang manis. Kalau kita tak biasa kurma contohlah. Ya, kita boleh dengan buah-buahan. Ya, kita pun di sini ada kurma. Ini kegemaran saya. Alhamdulillah. Very good. Yang ni sedap juga ni. Kalau buat kek, itu tiba lah saya cerita. Kalau buat kek, kat buat kek kukus kurma yang ini, Najul. Memang beli sini. Yang ni chewy. Nanti tiba-tiba iklan. So biasa. Benda ini kita highlight kerana kebetulan. Itu pilihan Nabi. Buka dan kurma. Kan? Khasiat memang. Sehingga sekarang orang yang tidak Muslim, even the not Muslim, the Chinese, kalau dia faham, dia tahu dia pun dah mulai makan kurma. Exactly. Because they know the value. Betul. Bukan. Hanya selama ini, kurma selalu dikait dengan Arab. Ya. Orang Nusantara pun hanya kurma dikait dengan Ramadan. Betul. Bukan. Luar Ramadan, kurma pun hilang. Bukan. Tapi wahai kurma ini makanan yang sangat baik untuk semua orang. Jadi kita harap supaya bila kita puasa dengan betul, kita buka puasa pun dengan betul, you rasa nikmatnya. Tak mengejutkan badan kita yang enjin sudah 14 jam, 15 jam tak bergerak. Tiba-tiba you masuk Kentucky. Pizza pula. Lepas itu pun sakit. Susah. But because of that also, I like to remind, adab kita nak berbuka puasa. Biarlah kita berwudu dulu dari itu. This is my first time I hear this. Berwudu. Why we have berwudu? Karena kita nak doa. Kan? Ready. Why? Because selepas itu, Terus sembahyang. buka saja, kita sikit ready dan semayang. Sebab itu cepat. Tapi kita pula, bukan buat apa pun nak menunggu. Tunggu, ambillah wudu. Tak, tengok temenung nasi best. Nengok. Tengok saja pun tak boleh makan. Lebih baik you ambil wudu, ready. Lepas tu kalau apa-apa pun nak doa. Doa lepas wuduk lagi lagi. cantik. Banyaknya. Kebaikan dia. Ini yang kata tertib adabnya. Kita pula lupa. Akhirnya lepas makan minum sikit, baru nak queue nak ambil wudu. Time wasted. Betul. So this is how we discipline ourselves, train ourselves on time, ready selalu. And that's how we move on. Banyak tips kita Ramadan kali ni. Best kan? Insya-Allah. So soalan seterusnya Alang, tadi kita dah kata pasal dah boleh berhenti puasa ke, kita buka puasa tu. So issue of puasa ganti. So macam mana? Macam sebagai contoh kalau ada 100 days of not fasting, macam sebab breastfeeding and everything kan. So macam kalau lama sangat nak ganti pun tak sempat, baki hari dalam tahun tu pun dah tinggal sikit. So fidyah terus ke? Kena juga cuba ganti ke? Macam mana? Soalan ni memang common common lah. Nak menggantikan puasa tu macam mana? Okay. Pada pandangan saya, kalau kita kena cuba kita katakan kita kena maksimumkan cubaan untuk ganti puasa tu. Kalau boleh, kita cuba. Cubaan. Kita kena ada niat nak cuba ganti.
Tapi kalau kita rasa macam dah sampai 100 hari nak kena ganti tu kan. Kalau kita rasa tak sempat, saya rasa kita boleh pergi kepada bayar fidyah lah. Ganti tu dalam tahun yang sama ataupun boleh dibawa ke tahun seterusnya? Kalau boleh kita selesaikan kita punya ganti tu dalam tahun yang sama sebelum datangnya bulan Ramadan kalau yang boleh baru. ke hukumnya memang kena dalam tahun yang sama? Sebab ada soalan tentang ni juga. Kalau Ada ikut confuse? hukum, kalau boleh macam tu lah. Kita cuba untuk habiskan. Sebab tu qada kan. So macam mana kita nak buat benda yang wajib, kalau yang qada tu tak settle lagi kan. Cakap pasal ni, banyak soalan bertipu pula Okay, dengan Syekh Ustaz. ada tambahan ke? Kejap, alang-alang cakap dengan tu. So kalau katalah setengah wanita, dia period kan di bulan Ramadan, lepas tu bulan Syawal, dia nak puasa 6. Dia nak gabungkan puasa 6 dengan ganti ataupun ganti dulu baru puasa 6? Sebab Dia, kalau ikut, dia tak boleh gabung sebabkan qada ni benda yang wajib. So macam mana kita nak buat benda yang sunat, Betul. sedangkan benda yang wajib tu kita tak habis buat lagi. Betul. So macam Kak Fir pun pernah bila ada salah satu kelas tu hadis yang berbincangkan tentang puasa 6 ni, dia kalau kan fadilat dia macam puasa di bulan Ramadan 30 tambah 6 kan, dia bukan kalau kita nak gabungkan dia cuma 30. Betul. Betul. Banyak soalan ni. Syekh ada nak tambah? Syekh silakan. Ayas, kalau kita lihat tentang qada ya. Qada berarti satu benda yang dibenarkan oleh Allah untuk tinggal dan dibenarkan qada. Jangan kita umumkan. Setengah orang dia umumkan solat pun boleh qada, tak boleh. Solat Allah mau tunai. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk baring. Tak boleh ada air dry cleaning tayamum. Tak ada kata saya tinggal dulu nanti saya qada balik, tak boleh. Ya. Tapi kebetulan ibadat puasa dibenarkan. Keuzuran, semayang tak boleh uzur pun kena semayang. Hanya tak boleh duduk. Bukan. Begitunya orang musafir. Dalam orang semayang, musafir hanya dikasarkan, dijamakkan. Dah diringankan, kenapa you tak buat? There's no reason. Tetapi puasa boleh. Sakit, pregnancy, breastfeeding. Kenapa breastfeeding kita kena? Kerana kita nak bagi anak itu nutrition. Kalau kita tak makan, kita takut boleh membawa kesan kepada susu yang kita produce dan berkesan pada anak. Jadi agama yang sangat jaga. Beautiful, yes. Beautiful. So, yang kamu tentang qada Ramadan. Ini Ramadan ibadat tahunan. So, everything yang tahun itu selesai sebelum tahun itu. Apa alasan 1 tahun Allah bagi you tak nak qada lagi? Bertangguh. Ditangguh. Kemudian sepatutnya katalah kita cuba-cuba kerana kita orang yang sakit, bukan sakit Ramadan saja. Luar Ramadan pun masih sakit. You dah tahu you tak boleh. And then you tebus dengan fidyah. Clear your debt lah. Hutang dengan Allah. Tahunan punya ibadat selesai tahun itu. Supaya tidak lagi membebankan kamu. Ya. Dia tidaklah ada contoh orang kata, nanti kalau you tak habis tahun itu, you nak bayar dia double. Itu kita yang doublekan, bukan dari Allah. A day for a day. Ya. Masalah puasa 6 pula. Nabi dah beritahu, man shoma Ramadan thumma atba'u sitta min Syawal kasawm dah. Look at the sentence, very beautiful. Nabi letak man shoma Ramadan. Siapa yang sudah habis Ramadan, dah puasa Ramadan, berarti tak ada qada lagi. Dah habis dia punya kewajipan. Kemudian baru dia guna thumma. Bila ayat-ayat bila sudah thumma, that mean dia tak boleh buat, dia mesti. Kalau dia kata wa bukan thumma, bolehlah. Mana dulu. Tapi ini dia kata habis ini dulu, kemudian. Dia bukan wa, Tertib betul, dia. bukan dan. Yes. Dia thumma. Ya. Contoh saya buat satu ayat Allah kata, thumma yuhyikum. Kuntum amwatan fa ahyaakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum.
summa ilaihi turja'un. Nak cerita summa artinya kamu dulu tak ada, tak hidup. Allah hidupkan, kemudian dia hidup. Kemudian dia mematikan, kemudian dia hidupkan kembali. You see, when dia summa, that means dia kena ikut dia punya Progress. Bukan ini dulu, itu pun tak apa, tak boleh. Ini dulu, kemudian ini. Habis Ramadan dulu yang wajib. Kalau bulan Syawal, 1 bulan. Kalau tak habis lagi, qadalah balik dulu. Tak bolehlah kita join 2 in 1. Kita kadang-kadang terbiasa dengan banyak. Jadi kita 2 in 1 lah. Malaysia punya kopi yang luar biasa. Satu dunia tak ada, dia ada. Ya, 3 in 1 lah, 4 in 1 lah, 5 in 1 lah. Akhirnya bau durian ada, bau cempedak ada. Kita orang yang minum kopi pun tak ada apa nak minum lagi. Ya, contohlah. Because we like to mix, ada benda yang bolehlah makan minum nak mix. Dengan tom yam lah, nak orang kata apa itu pasembur lah, tak apa. Tapi agama jangan begitu. Dia ada adab. Yang wajib didahulukan. Kemudian barulah kita fokus yang sunat. Tak boleh digabungkan. Walaupun adalah pendapat kata boleh kita gabungkan, itu pandangan saja. Bukan daripada Nabi. Ya. Dan adab beragama sudah tak betul. Ya. Contohlah, you dah hutang kat saya. Hutang saya pun you tak bayar. Kau ni nak bagi sedekah aku. Nak buat sunat. Daripada you bagi sedekah, bayarlah hutang aku. Sepatutnya begitu. Hilang, you tak dapat. Kerana ada satu hadis kata, innallaha la yaqbalu tatawwa hatta tuaddi faridah. Allah tak terima yang sunat kalau yang wajib belum kita tunaikan. Because yang sunat tak dibebankan. Yang Allah wajibkan, macam Nabi ditanya oleh seorang sahabat, dia kata, ya Rasulullah, saya tak mau puasa sunat, saya tak sembahyang sunat, saya tak mau bagi sedekah sunat, saya mau wajib saja. Sembahyang wajib saja, sembahyang puasa Ramadan saja, zakat fitrah, zakat harta saja, buat haji dan umrah sekali sudah. Saya tak mau lagi sunat-sunat. You see, very straightforward. Saya nak masuk syurga. Buat yang paling minimum, nak masuk syurga. Boleh ke? Boleh ke? Tengok Nabi. Dia jawab, na'am. Boleh. No problem. Kalau itu you buat dengan betul. Jangan main-main. Semayang pun kena semayang dengan betul. Ada semayang Allah terima, ada semayang ditolak. Itu ada semayang yang membawa kita kepada syurga. Ada semayang yang boleh bawa ke neraka wil. Fawailul lil musallin. Neraka wil. Semayang juga. Tapi ada solat yang Allah pastikan dia punya pahala, ialah jannah. Lazi ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisuna firdaus hum fiha, sampai pada firdaus, surga firdaus. Kalau you jaga solat kamu, artinya rukunnya, tertibnya, ada adabnya, dia punya tumak ninanya, semua you jaga hukumnya, insya-Allah Allah terima. Itu contoh. Jadi kata sahabat, itu saya nak buat yang wajib. Kata boleh masuk syurga. So you don't have to rush yang sunat. Kalau yang wajib belum you mampu nak buat, why you must bebankan diri. Tapi manusia ini jahat kadang-kadang. Manusia nak menyesatkan orang dalam semua peringkat. Sampai puasa pun nak buat orang keliru, confused. Semayang punya tak qada, boleh di qada. Itu yang orang tinggalkan semayang. Pasal bila you kata boleh qada, artinya boleh tinggal. Jadi banyak muslimat juga selalu tanya saya, Ustaz, bagaimana saya kena qada semayang? Saya tanya senang saja. Bila you puasa, you semayang tak? Semayang kan? Bila you tak boleh puasa, you semayang tak? Bagi wanita, semayang tak? Bila tak boleh puasa, tak boleh semayang lah. Tak boleh semayang. You dah uzur, mana boleh semayang? Bukan? Dah tak boleh. Allah dah bagi cuti. Tapi puasa kena-kena. Semayang tak boleh nak. You see? Tengok contoh.
It's very good for the sister to know. Kalau hukum semayang boleh qada, then you kena qada. Pasal tak ada hukum qada. Tapi puasa kena. Kan? Allah mau solat tu cash. Tapi kita pula dah terbiasa dengan hutang. Siapa kata boleh? Orang tua-tua dulu. Kan? Tak salah, saya tak salah orang tua. Orang tua dulu mungkin dia tak tahu, itu saja yang dia ajar. Oleh kerana tabiat, ini pepatah yang saya selalu tambah kadang-kadang, dia ada satu budaya sehingga very popular among the non-Muslim. Dia kata, kalau tak hutang bukan Melayu. Pasal orang Melayu suka hutang. Nak beli barang, kedai runcit pun kalau boleh dia pakai buku 35 kecil tu. Kira dia pakai hutang. Semua kredit. Tapi nak bayar pula tak punya clear tiap-tiap bulan. Ada yang sangkut forward, bring forward. Sebab itu dia popular. Sebab orang kat kita kata kalau tak hutang bukan Melayu. Kalau nak buat bisnes orang Melayu mesti ready bagi dia hutang. Kan? Itu yang beli emas hutang. Beli kain hutang. Tak pakai pun ini saja. Sono. Pasal hutang. Akhirnya orang Melayu tersentuh. Wah, kalau tak hutang bukan Melayu. Orang Cina pun ada lagi satu pepatah. You lawan lah. Cina orang Melayu, lawan balik. Kalau tak tipu bukan Cina. Kebetulan kadang-kadang ada betulnya. Jadi barang itu murah tapi dia boleh markup saja mahal. Dia cakaplah macam-macam kan. Jadi banyak juga penipuan, tetapi kita tahu honesty is the best policy. Dalam urus niaga apapun, honesty is the best policy. Bukan semua orang begitu. Taklah semua Melayu suka hutang. Tak semua Cina itu penipu. So we must balance up lah kan. Ada yang baik, ada buruk. Semua pihak pun ada baik dan buruk. Sebab itu saya selalu ingatkan dalam masyarakat orang Islam, ibadat ini yang dibenarkan hutang, kita kata boleh. Yang tak boleh, jangan kias-kias lah, tak boleh. Kita yang telah memberi panduan yang salah terhadap umat Islam. Jadi solat tak boleh qada, puasa boleh qada. Ya Allah, Alhamdulillah, very clear. So macam kalau sisters kat luar sana yang rasa tapi nak buat puasa senang, tak apa. Kita buat dulu, mana yang ganti tu, lepas tu kalau ada ekstra sempat, silakan. Kalau dalam Islam kalau kita niat je pun kita dah dapat kan. Betul, itu kelebihan dia. Kelebihannya. So kalau macam, kalau bukanlah sebab tiba-tiba bulan tu kita punya period extend pula. Bermula pada awal Ramadan, lepas tu tengah-tengah kita dapat puasa, hujung period lagi. Jadi panjang kan. Jadi macam tak apa, niat kita tahu, Allah tahu apa dalam hati kita. Kita niat nak puasa senang tapi tak sempat, tak apa. Allah dah kira dah, alhamdulillah. Sudah dapat pahalanya. Still dapat pahala. Biasanya itu kalau boleh share sikit lah, macam every time bila orang cakap dengan saya nak buat perkongsian, cakap saya rasa Tuhan tak adil dengan apa-apa kan. Lepas tu saya cakap apa yang saya akan respon adalah kalau nak kirakan adil, sangat tak adil, Allah bagi kita banyak sangat perks. Allah bagi kita pahala free walaupun tak buat lagi. Kita niat nak tahajud tak bangun, dapat pahala tahajud, you know. Tapi jangan pernah berserah dengan apa yang Allah nak bagi kepada kita, insya-Allah. So kita pergi ke soalan seterusnya. Ini soalan untuk suami isteri lah sikit. Yang belum kahwin ni belum tutup telinga. Malu. Okey, sebagai contoh dalam bulan puasa di bulan Ramadan, seandainya kalau macam katalah suami ataupun isteri bermanja-manja yang macam takut nak ke arah tu, tapi tak betul-betul lah orang kata. Tapi adakah dibolehkan? Sebab kadang-kadang macam untuk setengah yang baru-baru nak beragama ni, kadang-kadang dia tak biasa lagi untuk menjaga nafsu ke apa ke. Boleh tak Syekh ataupun Ustaz macam talk about this matter? Fadhal. Ini orang muda. Pun baru kahwin. So dia kena bagi pengalaman dia. Puasa tu batal tak Ustaz? Of course kalau kita tahu memang ada penetration, kalau ada tu memang confirm batal. Tapi maksudnya bermanja-manja tu semua tu adakah boleh? Ya, seperti mana hadis yang Syekh sebut tadi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Iaitu
kita cuba tinggalkan grey area. So kita tahu diri kita macam mana dan kita punya pasangan tahu diri dia macam mana. So if dengan kita mula bermanja-manja sebagainya, Akan lead to akan bawa ke arah tu. So pada pandangan saya, kita elok tinggalkan sebab kita tahu diri kita. kalau akan digunakan macam, oh ingat jangan lupa isteri tak boleh menolak suami walaupun di atas kuda, macam tu. Jadi macam mana tu Syekh? Kan ada kan macam this kind of conversation, I know it's very awkward, I'm sorry sisters, tapi dia tanya oleh sisters ni. Agama memang dia ada satu kaedah kata al-wiqaya khairu minal ilaj. Prevention is better than cure. Kan? Memang kita dah terima hakikat itu. Tapi saya nak juga ambil kesempatan untuk ingatkan semua orang Islam. Bulan Ramadan bukan bulan keras, bulan cepat marah, bulan orang kata kira tension man lah. Bukan. Bulan penuh rahmat, kasih sayang. Jadi Nabi pun tak ada masalah dia nak bergurau-gurau, mesra dengan isteri. Hanya memang Aisyah pun komen bab itu. Nabi orang dapat mengawal. Dia ada kekuatan, dia tahu limit itu. Jadi kalau kita ini tahu kelemahan kita, then you don't. Tapi kalau you tahu, kita kalau orang yang sudah veteran, orang lama, bukan. So they don't have that kind of attachment lagi. It's just penuh kasih sayang. Takkanlah kita bulan puasa nak pegang isteri tak boleh, nak peluk isteri saya tak boleh, bukan. Nak peluk anak kita tak boleh. Contohlah kan, bulan Ramadan Refrain. no touch. No touch and go. Bukan. Oh, ini tunjuk bahawa ini apa bulan ini? Ini Rigid bulan dia Islam rigid ni. dan bulan ini bulan yang saya pun marah ya. Sebab lapar. Ini bulan kasih sayang. Tak. Jadi kita boleh as long as you know your limit. You know yourself better. So sekadar kita nak mesra, kita nak is nothing wrong. Ya. Mana tahu bulan itu lah datangnya ada orang yang sedih sangat, kan? Ada kematian, contoh. Oh, terimalah. Takdir Allah. Apa ni? Ini bukan bulan yang ajak kita cepat marah, ya, ajak kita keras. Sepatutnya bulan Ramadan lagi lemah lembut. Betul. Ya, kita punya perasaan terhadap sampai fakir miskin pun kita begitu prihatin. Betul. Tengok. Because that is something to do with bulan rahmah. Banyak rahmatnya. So there's nothing wrong as long as you know, yeah, that you can control. It's nothing about you punya desire yang nak ada bersama-sama. Tidak. Kalau katalah suami nak juga, isteri ada hak kata tak boleh. Kerana yang wajib isteri ada hak menjaga ibadat dia terhadap Allah. Dia taat suami ada batasnya. Tak boleh taat secara mutlak. Ta'atul makhluk li makhluk makhdud, adanya batasan. La ta'atul makhluk fi ma'siyatillah. Pasal itu satu maksiat. You berani langgar hukum Allah. Siang puasa, you nak juga bersama. Tak boleh. Seorang isteri boleh kata, I'm sorry. Bukan nak lawan lah. Bukan nak maki hamun semua ni. Syaitan dah masuk kau. Oh tak payah. Syaitan tak masuk lagi. Dia sudah jadi wakil jin kan. Tapi kita kena tolak dengan penuh bijaksana. And then suami yang beriman tak boleh, tak akan buat begitu. That's why pentingnya especially involve saudara baru. This is where we come in. Kadang orang nak masuk Islam atau orang dah kahwin, kita kena bimbing mereka. Dia tak biasa puasa. Kita datang Ramadan bagaimana? Kalau siang hari nanti dia pula sayang isteri baru kahwin. Bukan. Jadi dia ingat okey kot, mungkin nak bayarlah, denda apa. Bukan masalah dia sengaja dia pun nak qada pun tak terqada. Macam puasa suatu hari kita tak puasa. Sengaja saja tak mau puasa. You tak boleh qada.
You punya dosa sudah dia anggap dosa besar. Wah. Kalau macam kita saya tak you apalah langgar. nanti lah ganti itu tak boleh. Tak boleh. Dia yang kata boleh tinggal ada sebab. Sengaja erti you sudah berdosa besar. You telah menolak hukum kewajipan puasa. That one, you nak qada setahun itu pun tak terqada. You jangan main-main dengan hukum. Yang boleh kerana ada sebab. Tak ada sebab, you tetap berdosa, perlu taubatan nasuha itu. Ini contohnya hukum agama ini tak sama dengan hukum dunia. Ya, you kalau main-main dengan hukum Allah, you punya dosa hanya dengan taubat. Tak boleh you balas satu hari. Allah tak terima. Ya, mungkin you nak Berbalik pada soalan Kak Fin tadi, ada juga orang yang salah faham. Dia ingat bulan Ramadan ni tak boleh langsung. Sedangkan Allah hanya larang di siang hari. Siang hari. Malam kita boleh bersama. Sebab saya ada pengalaman Syekh, yang mana kawan saya ni, dia kata bulan Ramadan dia dengan isteri dia tidur tak bersama. Sebab dia salah faham. Dia kata, ingatkan malam sampai siang tak boleh bersama langsung. Dia salah faham. Sedangkan Allah larang di siang, tapi Allah beri keizinan untuk bersama dengan suami dan isteri pada malam hari ini. Tapi sebenarnya kalau kita fikirkan pun di bulan Ramadan tu cuma waktu kita puasa je kan yang macam ada restriction untuk makan untuk semua tu. Kata macam benda yang halal ni banyak sangat. Tapi sekali ada restriction ni macam sikit je, tapi kenapa hati kita incline tu yang tak boleh sikit ni? Macam sebagai contoh, air punya banyak. Ada air mineral, air strawberry, air susu. Tapi kita nak yang tak boleh juga. Wine tu kan. Wah, semoga. Berasa tambah sikit apa yang Anwar bilang. Bila Allah yang wajibkan kita puasa, Allah tunjuk cara-cara berpuasa. Allah juga tahu kita punya keinginan nak bersama isteri contohnya. Ayat yang itu yang juga ayat dalam puasa you sambung-sambung, dia cerita. Allah tahu keinginan kamu, datanglah isteri kamu bila datangnya malam, persis selepas buka puasa. Kalau you dah keinginan, silakan. Nak tunjuk Allah ciptakan kita, dia tahu that we do have that feeling and desire, especially kalau newlywed kan. Bila semangat itu datang, kemudian makanan pula bagus, buka puasa dan makan banyak, moral lagi semua makan, tenaga pun tambah kuat. Jadi kita memang adalah, you nak kata langsung tak mau, is also a fitnah kepada kita. Tidak. Ada hak, isteri ada hak terhadap kita. Nafsu kita pun, diri kita ada hak. Itu yang Nabi katakan, siapa lebih bertakwa kepada Nabi? Tapi dia puasa, dia buka. Bila dia buka, artinya yang lain semua buka. Bukan. Dia kalau semayang, malam-malam pun tahajud wajib, tapi dia tidur. Bukan. Dia juga bersuami isteri. Dia boleh terus tak mau perempuan, tapi fitrah kita jangan lawan. Fitrah Allah yang bagi. Ini Allah atur timing dia. Kan? Itu saja. Supaya kita jadi manusia yang beriman, beragama, kita tahu buat arrangement. Ya, kita buat arrangement lah. Kita retime kita. Sebab itu orang yang tidak Muslim kadang-kadang dia pun kata, orang Islam bukanlah tak makan, tukar timing. Bukan. Tengok, iftar satu round, lepas maghrib second round, lepas tarawih third round, sebelum tidur fourth round, pre-dawn meal sahur fifth round. Hanya timing, tapi oleh kerana kita dah puasa pada siang hari, kita dapat kawal lah nafsu makan, nafsu minum. We can control ourselves better. All these will bring benefit to an individual. Ya. Tapi biarlah niat kita puasa lillahi ta'ala. Sebab itu puasa tak diwajibkan kepada orang tak beriman. Allah yang wajib pada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dia seru orang beriman. So itu puasa tak diwajibkan awal waktu di Mekah, tak ada. Puasa mulai diwajibkan lepas hijrah.
Kerana keimanan orang Islam sudah kuat. Jadi bila datang ibadat apa yang Allah perintah, no problem. I'm ready. Macam Arab. Tak diharamkan waktu di Awal-awal, Mekah. betul. Haram selepas waktu hijrah. Berarti orang dah masuk lah. Iman dah kuat. Anything Allah saja larang, sami'na wa ta'na. No problem. Itu tunjuk. Allah tahu. Dia jadikan kita kan. Sebab itu apa yang Allah suruh kita buat, jangan pula kita nak zuhud sangat. Lawan nafsu betul-betulnya. Bulan puasa. Declare war. You pilih A, saya pilih B. Allah. Wah, why so begitu serius sangat kan? Yang Allah izinkan you tak mau pula. Yang nama Allah kata jangan, you nak cuba-cuba pula. Itu problem manusia pun satu hal. Betul. I don't understand kadang our mindset tau. Sengaja you nak susahkan. Nak nampak unik Ustaz. Padahal Kan, nak nampak unik. ya Allah bless, Alhamdulillah. protect us lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. So, sikit lagi kita ada 2 lagi soalan. Sekejap guys. Okay, so yang ini soalan biasanya new Muslims lah. Bukan new Muslim lah. Maksudnya yang baru-baru nak berhijrah ni dia akan ada perasaan ni. Rasa sedih sebab baru semangat nak beribadah. Sekali macam kiranya Ramadan kali ni excited lah nak puasa betul-betul, nak kejar Lailatul Qadar. Sekali hujung-hujung tu period. So dia merasakan ini adalah satu macam adakah ini balasan Tuhan kepada saya? Kalau orang lelaki senyum je nak. Senyum ni ada pernah terasa ke gitu? Some women they feel like that macam period di hujung waktu nak kejar Lailatul Qadar tu macam satu hukuman kepada mereka. Macam dia tak nampak benda tu hikmah. Sebagaimana Syekh atau Ustaz? Betul. Kita berbalik kepada intention tadi lah. Kan? Macam Syekh kata, Allah tahu niat kita. Dan Allah tahu kalau kita tu ikhlas nak lakukan satu ibadat tu, maka insya-Allah Allah tahu niat kita, maka ganjarannya masih ada di situ. Dan yang penting juga di situ, kita jangan rasa benda tu sebagai hukuman. Sebab kita katakan that's a nature kan. Sebagai seorang perempuan, dia akan datang serta-serta waktu dan sebagainya. Maka benda-benda macam tu juga kita perlu anggap dia sebagai blessing. Sebab ada juga yang kadang-kadang ada wanita-wanita yang tak datang langsung pun masalah juga kan. So bila Allah SWT uji tu, pastinya dia uji dengan macam Syekh sebut tadi, Allah SWT ni dia takkan burden kita dengan benda yang berat sangat. InsyaAllah bila Allah uji tu, dia tahu kita mampu tanggung dan selalunya akan ada hikmah yang lain. Tak semestinya hanya solat dan qiyam saja yang akan dapat kita fadilat Lailatul Qadar kan. Kalau kita macam tolong prepare untuk suami yang nak bangun malam pun kita dapatkan. Boleh bersedekah dan sebagainya. Dan tidak terhenti di situ sajalah. Mana banyak lagi benda-benda baik yang boleh kita buat kan. Macam kalau Kak Fin selalu pesan macam Kak Fin cakap lah, kita dapat free bonus point. Niat tu kena betul-betul ada lah. Maksudnya kalau bukan pasal period memang confirm kita bangun kan, ataupun kita kejar Lailatul Qadar tu. Tapi niat dah ada, walaupun kita tak buat sebab ini kekangan yang Allah bagi, kita dapat sudah pahala free. Alhamdulillah. Yang penting juga kita kena faham konsep tu lah. Niat dan yang penting ikhlas lah. Janganlah macam tak apalah. Saya kalau ikhlas saya Lailatul Qadar lah. Lepas ni main pasang niat je lah. Tak nak buat betul-betul. Alhamdulillah. Korang jangan ambil literal sangat tau. Jadi Syekh, what do you think about that? Like macam women we do macam extra overthink sikit. Kalau macam ni macam benda kecil pun, ini kafar aku ni, ini dia macam we super blame ourselves lah kan. So ada tak macam nasihat untuk kami-kami perempuan-perempuan di luar sana, terutamanya baru nak berhijrah ni, rasa nak betulkan diri ni. So untuk menghadap Ramadan dan Lailatul Qadar, macam what do you want to say to us? Pertama sekali, when you have the intention, that is a good beginning lah. Ya. Kemudian jangan lupa balik pada the power of doa. Niat dah bagus, tapi jangan lupa siapa yang menentukan, siapa yang takdirkan datangnya uzur. Allah. Setengah orang tiba-tiba bulan Ramadan tak pula datang. Kan? Jadi takut pula kan. Tapi siapa yang menentukan? Ini semua adalah kudrah Allah. Mungkin dengan doa kita, ya Allah, kalau apa-apa pun izinkan saya dalam keadaan suci untuk Lailatul Qadar tahun ini, contoh. Ya. Setengah orang tidak uzur pun
tak dapat. Ya. Jadi itu adalah pilihan Allah, hanya kita ikhtiar. Ya. Sebab itu bila Lailatul Qadar ini hanya kebetulan Lailatul Qadar hanya ditentukan dalam bulan Ramadan. Itu satu. Bulan lain tak ada Lailatul Qadar. Ya. Jadi hanya waktu itulah yang 10 days last 10 night itu Nabi banyak iktikaf. Ya. That means stay a week more than dia nak rehat pada malam. Kalau bulan hari lain dia akan rehat ikut kebiasaan, tetapi dalam malam 10 yang terakhir dia lebih banyak jaga. Ya. Dan kita kalau uzur sunatullah, bukan kita yang boleh kontrol. Ini Allah takdir. Setiap takdir Allah ada kebaikan. But boleh dapat juga pahala dari perbuatan yang lain. Kita buat amal-amal sedekah boleh. Kita siapkan makanan minuman bagi orang nak iftar. Bukan. All these are very good activities, righteous deeds. Ya. Actually Lailatul Qadar ini satu motivasi. Tapi di waktu yang sama, nobody can claim. Oh, aku dapat Lailatul Qadar. Wow. Kan? Jadi Kan? kadang-kadang ada tu member dengar, oh sedihnya aku. Aku tak dapat. Saya nampak pokok sujud. Setengah orang sengaja bawa pokok kecil, bawa dalam bilik. Oh, dia nak fikir, dia nak nampak tengok. pokok. Oh, ya Allah. Tupanya dia bangun-bangun. Oh, pokok sudah sujud. Bangunlah sekarang. Lailatul Qadar. You don't do that. Itu Allah yang menentukan. It's a gift from Allah. You may get it without you realize. Pahalanya lebih besar dari amalan 1000 tahun. 1000 Bulan. 80 lebih tahun. 80 Ya. Can you imagine? Okay, insyaAllah. Last question. Okay. So, waktu terbaik untuk ajar anak-anak puasa at what age sebenarnya? And Alang-Alang cakap pasal anak-anak, nak bawa anak ke tarawih. Macam risau takut dikacau orang, nanti bising-bising. So, should we bring our children to tarawih? So saya rasa kalau kita sebagai parent, kalau kita dah didik, kita dah bawa, dan yang pasti juga kita punya sebagai orang Malaysia, traditionally bila kita bawa budak ni dia suruh duduk belakang. So bila anak-anak kita kalau dia duduk belakang, dia jumpa geng-geng dia, orang kata lagi dia naik hantu. Sebab tu cara kita nak disiplinkan dia juga, kalau boleh kita tarik dia duduk sebelah kita. Dan kita bagi tahu dia ini Tapi solat. batal tak saf? Ini soalan kan, macam kalau anak kita duduk sebelah kita, batal tak saf tu? Macam terputus tak saf? Maknanya anak kita duduk satu saf macam, dengan macam ada yang kata budak-budak tak boleh semayang satu saf dengan orang tua, takut dewasa. saf tu terputus. itu hanya, saya rasa itu hanya salah faham orang Melayu je. Biasanya dia rasa kalau tak potong lagi duduk belakang kan. Itu tak betul. Jadi Itu tak ada sebenarnya masalah, tak ada masalah kalau pun. Kalau anak-anak di sini. itu tidak jadi masalah. Sebab itu kalau pada pandangan saya adalah lebih baik bawa dia duduk sebelah kita supaya kita boleh monitor dia. Kan, daripada sebab sebahagiannya yang saya tengok dia akan bawa okey dah macam okey lepas tanggungjawab aku. Kebetulan pula masjid-masjid sekarang ada siap ke nazir ke yang akan jaga. Betul. Saf kanak-kanak kan. Soft police kita panggil. Kan? Tapi adalah lebih baik kita bawa dia, kita didik dia supaya ini Dia soft cinta solat. kepada saf. Dia, Betul. dan saya pasti lama kelamaan dia akan suka untuk pergi ke masjid tu. InsyaAllah. Amin. Apa macam dekat Masjid Nabawi, tak tahulah kalau Syekh dan Ustaz tahu, untuk kami para perempuan, dia ada saf perempuan kat depan, saf belakang mak-mak dengan anak. Jadi macam InsyaAllah. kita nak minta dekat Malaysia macam susah lah. Tapi kalau saf mak-mak dengan anak ni, kadang-kadang dia bising ke apa ke, hati kita lapang sikit, tak Betul. serabut kan. Tapi kiranya pandangannya bawa lah anak tu bersemayam sekali biar dia rasa, sebab it's so true. Sebab bila kita tak biasakan anak kita ke masjid, bila dia dah besar dia takkan rasa nak benda ni kan. It's a struggle sebenarnya. Dan boleh diakui sekarang ni lelaki yang suka ke masjid ni rare breed lah. Sangat rare. Kalau dapat tu genggam kuat-kuat. InsyaAllah. So the other part tadi yang seawal mana kita boleh minta anak-anak kita puasa, Syekh? Bila rasanya? Yalah, kalau kita lihat agama kita,
dia suruh kita latih, ya, tarbiyahkan anak dari kecil. Ya. Taklah wajib lagi dia, tapi kita biasakan. Contohnya kalau dari 7 tahun saja, ya, kita dah boleh mulai ajar anak. So dia bangun sahur dan kita biasakan dia. Dan tengok dia punya ketahanan. Kalau dia boleh half day saja, biar half day dulu. Tak apa. At least he's trying lah. Itu lebih baik dari langsung dia tak ditarbiahkan. Ya. Kalau 10 tahun saja, you kena reinforce. Supaya dia rasa mungkin anak sekarang very matang. Cepat matang anak sekarang. Cara dia bercakap pun kita terkejut. Ya. 4-5 tahun dia bercakap. Ya, kita rasanya macam orang tua-tua lah dia bercakap. Kan? Dia mindset, dia punya suasana pendedahan dan lain. Jadi 7 we should have started. Sebelum itu pun dah boleh start. Tapi 7 kita disiplinkan lebih. Kalau dia half day, few hours pun tak apa. You don't force. Kerana apa you force pada anak, kalau satu ketika dia kalau dah benci, dia besar, dia sudah ada hak, don't call me to do this. I don't believe. He's suffering for me because they don't understand. Anak ini apa ibadat yang kita nak tarbiyah, we must explain, give them the knowledge. So they love what ibadat itu. Jangan paksa-paksa saja. Macam kita suruh dia pakai tutup aurat dari kecil. Kita nak kalau boleh. Tapi time yang Islam relax. Boleh dia tak pakai tutup aurat. Bagi dia relax waktu itu. Kalau tidak, satu hari kita takut. You awal-awal you dah paksa. Nanti dia besar wajib dia tutup aurat. Time itu dia buka. It's my freedom now. My body, my choice. My body, my choice. Itu waktu tu. Dan kita akan menyesal lah ya. Approach agama cantik. Time relax, you relax. Time you nampak, you kena reinforce. Hanya that one is now been fixed. Hanya ada 7 tahun, 10 tahun ada. Dan but you must engage lah. Bagi tahu, bagi penerangan. Explain so they understand. So you are strong. You become stronger. InsyaAllah. Yang budak suka. Kita bagi semangat. Kita suka dengan bagi duit gaya, boleh ke? Boleh dah, tak apa. Ada yang cakap, ini rasuah. Tak apa. Encouragement. Motivate them. Budak-budak suka hadiah kan. Kita ini saya hadiah lah. You do this, I give you this. Tak apa. Ini yang kata fadilat lah. Fadilat amal. Dapat. Fadilat amal. Ya, saya kadang ceramah pun. Bila saya ada soal jawab untuk anak-anak, saya akan buat begitu. Siapa boleh jawab, saya kasih RM10. Okey kan? Tapi dengan syarat saja saya nak komitmen. You kalau salah jawab, you kasih RM1. 1 to 10. So just to motivate. Budak-budak suka suasana begini. Tapi itu satu. Jadi there is no time yang Allah dan Nabi tetap, kecuali bila akhir balik, you know. Ya, kalau you tak buat, bukan salah anak tak. Kalau you tak latih dia dari 7 years, even 4 years, you want to can try, even for few hours. Tapi kalau you tak buat, dia tak dosa, dia bukan wajib. Kita dosa tak jalan tugas sebagai seorang ibu dan ayah. Please remember that. Hanya bila dah akhir balik, dia tanggung dosanya. Tapi kalau kewajipan atas kita masih ada, terus bagi nasihat. Itu satu. Kedua, masalah bawa anak ke masjid sembahyang. Kalau we can organize, yang ibu-ibu kena ada anak-anak, lagi cantik. Tak boleh biar anak terus bermahajarela. Dia anak fitrah, anak main. Betul. Semayang punya main. Bukan, itu fitrah dia. You tak boleh marah dia. That is, Allah dah kata, innamal hayatud dunya la'ibun. Hidup dunia ini mula dengan main. Itu fitrah dia. You nak menentang fitrah dia, mana boleh. Bukan. Jadi hanya kita minimizekan supaya jangan membahayakan dirinya. Kita kawal. Macam disebut oleh Ustaz Noor, boleh bawa dia, kita cakap dia lah. So kalau kita takut saf itu nanti terputus bukan apa. Anak ini is anak. Elok you semayang saja dia hilang.
Dia tunggu waktu itu. Sebab dia tahu tak boleh kena Dia tak boleh buat apa kat dia. You boleh tarik. Allahu Akbar. Hilang. Bukan. Jadi, waktu dia jadi begitu, kita kena rapat saf kita lah. Nah, kita kena rapat. Jadi jangan terganggu. Teruskan. Walaupun ada orang kadang-kadang setengah-setengah masjid dia tak bagi. Dia kata dia belum sunat, jadi terbatal dan dia sentuh dia. Itu hanya pandangan orang, bukan daripada tak ada hadis masalah Nabi. lah kan? Tiada Memang masalah. Nabi pernah kata sebaik besar lelaki itu. Kemudian yang dewasa dulu. Kemudian anak-anak. Ada disiplin itu ada. Tapi kalau kita boleh jaga dia dengan baik, no problem. Ya, bukan sampai tak boleh sampai terbatal solat kita, terbatal saf kita, tak sampai begitu. Ya, so we must discipline anak kita lah. Saya tahu sini selalu kita buat tiap Ramadan, you can see we never stop children, they can come. Hanya after that you can see lah, kalau orang yang bawa banyak anak, dia anak kalau 1-2 orang, dia disiplin lebih, dia takut, bukan? Bila dia jumpa geng ramai, dia jadi playground lah. Jadi kita pun tak halang. Don't stop that. That is the fitrah. Hanya we need somebody to take care takut. Dia buat sesuatu yang membahayakan diri. Bukan. That is the only thing we want to take care. Don't stop that. Kehadiran dia datang di suasana orang semaya, majlis ilmu, ada keberkatan. Betul. Kita jangan orang kata underestimate keberkatan majlis itu. Ya. Jadi kita nak anak-anak kita besar dalam suasana yang sehat. Jadi dia tak segan nak ke masjid, dia tak segan nak pergi sembahyang Jumaat, dia tak takut. Kalau orang tua-tua tu tengok saja tak mau pergi masjid lah. Dia marah saja. Bukan. Mall semua senyum. Ya. Bukan. Sampai masjid marah saja. It's not right. Yeah, we should encourage, welcome them, talk to them. That is what Islam want us to do. Yeah, and may Allah make it easy for us. Dan semoga Allah beri kesihatan pada kita semua supaya kita lebih bersiap sedia pada tahun ini untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak segi physical, mental dan spiritual. And kalau siapa yang masih ada hutang-hutang puasa yang tak selepas, jangan tangguh lagi. Sebelum Ramadan, please, you clear it. Either you puasa qada 1 hari 1, atau you tahu you tak boleh lagi, then you bayar fidyah. That you are free again. Kita masuk Ramadan tahun ini dengan clean sheet of paper lah. Supaya mudah-mudahan kita dapat yang terbaik. Amin, insya-Allah. Firstly, we like to thank Fin Jamal, invite kita semua bersama pada hari ini dengan Ustaz Anwar kita dengan Putri. Ya. Thank you so much for attending, Ustaz, untuk menjawab. Seronok ni macam kita saling-saling berkongsi ni, dan semoga permasalahan Ramadan akan selesai, insya-Allah. Kalau kita tak tahu, kita tanya, tak ada apa nak malu pun sebenarnya, insya-Allah. So hopefully you have a very blessed Ramadan this coming this year, insya-Allah. Okay, clean slate, kita mulakan baru. Tak apalah apa yang dah terjadi masa silam, taubat nasuha. This is the year yang mana kita mulakan perubahan kita dan kita istiqamah, maintain sampai tahun depan. Okay, kena ada iltizam tu, kena ada keinginan. Ni tahun pertama. Next year level 2, next year level 3, insya-Allah. InsyaAllah. Sebelum saya tambah, jangan lupa kurma Syahin. That is very important ya. Kurma ini kita sediakan untuk memudahkan. Ya, kita nak beli, datanglah ziarah Al-Qadim, and then also kita boleh hadiahkan kawan-kawan kita. Biasakan orang makan kurma. Betul. Banyak khasiatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. My favorite is this one. Okay, kalau siapa suka pinjaman, ni makan baju ni. Tahun ni punya bekas Packaging. best sebab packaging cantik, sebab dia boleh buka. Kalau tahun lepas bertampal, so nak Stiker, jadikan balang kuih raya susah. So kali ni senang buat balang kuih raya. Dia letak kat kabinet rumah tu. Kan? Stack Untuk orang-orang yang organizer macam I suka di sini. Syukur. Alright. So alhamdulillah.
Alhamdulillah kita sudahkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin, insyaAllah. Semoga kita ada lagi sesi-sesi macam ni. Assalamualaikum daripada Kak Fin, Putri, Datuk Syekh Hussein dan juga Ustaz Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.